Hampa. Hampa yang mana duk bersekolah lagi, mesti hampa rasa stres kan? Yalah, mana taknya PKP dah lah lama. Lepas tu banyak silibus nak kena kejar. Tiba-tiba masuk kelas tak faham. Lepas tu exam. Mesti hampa rasa stres kan? Tapi hampa jangan risau. Sekarang ni kita ada tuition online. Maklumlah kalau kita nak pergi tuition face to face pun takut kan zaman sekarang COVID. Kalau hampa yang mana masih bersekolah, tak kisahlah sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, hampa boleh daftar tuition online dengan cikgu ni, okey. Cikgu dia memang gempak, cikgu muda. Tak menyesal lah kalau korang belajar kat dia. Yuran pun murah sangat-sangat weh. So, hampa jangan lupa kontak nombor cikgu ni cepat untuk booking hampa punya slot, okey. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ika Lia. Kepada hampa yang baru dekat channel aku ni, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi singgah. And kepada hampa yang dah lama tengok aku punya channel ni, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak juga. And aku doakan hampa semua sentiasa dirahmati Allah. Nak tahu kisah seram kali ni? Jom kita layan. Kasih tahu mengenai sebuah dosa. Hai, Assalamualaikum hampa semua. Welcome back to my channel. It's me, Ika Lia here. Okay hampa, so kembali lagi dengan muka aku yang tak berapa nak segak, tapi alhamdulillah sempurna. Kening terbentuk elok, tak payah nak lukis. Okay, so hampa jangan terkejut kenapa aku duk buat konten pakai telekong. Bukan apa, senang. Apa ni, aurat pun dapat ditutup. Lepas tu tak payah serika tudung. Segak pun segak, nampaklah manis sikit, betul tak? Okay, so minggu lepas hampa dah tengok aku punya video pasal Hotel Casuarina tu kan. Okay, so hari ni apa yang aku nak cerita pula adalah back story di sebalik asal aku bercerita je aku nak sendawa, nak belahak. Aku pun tak faham lah geng. So apa maksud back story tu ialah apa yang terjadi sepanjang kami nak pi buat rakaman video tersebut. Kan? Okay, low bateri low pula dah. Okay, so cerita dia macam ni. Kami syuting benda tu dalam 21 hari bulan 12. Okay, masa tu sebenarnya kenuri kawan aku si Mira tu kan. And aku pun masa tu masih pengantin barulah, baru seminggu mendirikan rumah dan tangga. So aku decide nak pergi kenuri Mira. And Mira pun kenal lah si Kak Nan dengan Syakir. So ajak pergi kenuri sekali. So kami pun gerak daripada KL ke kenuri Mira tu berempat lah. Tapi sebelum tu memang kami dah rancang nak buat apa? Nak buat konten lah dekat sana kan. Dah bincang baik punya barang-barang semua kami dah set up. Jenuh lah meminjam sana sini barang-barang bagi cukup kita punya set lah. Terima kasih kepada Abang Badul. Okay, Dunia Badul. Terima kasih kepada Double Z Studio. Okay, Abang Badul dia dah sponsor power bank yang besar gedabak yang boleh cucuk macam-macam. Double Z pula banyak membantu daripada segi barang-barang macam kerusi, portable chair kan. Lepas tu lampu,
benda-benda tu semua. Terima kasih banyak-banyak. Hampa pun jangan lupa singgah mereka punya channel dan tekan button like. Lepas tu jangan lupa subscribe and layan mereka punya video. Okay, tanpa mereka ni konten kami takkan menjadi. Terima kasih banyak-banyak kepada dua tim, tak boleh kata dua tim, dua channel ni lah sebab membantu kita orang. Okay, so kalau ikutkan perancangan kita orang, kami akan shoot benda tu pada hari pertama yang kami sampai tu lah. Kami bergerak dalam 20 hari bulan macam tu. Maknanya kami kata kami akan shoot malam tu juga. Okay, tapi nak dijadikan cerita, kami sampai sana lambat, hampir maghrib juga lah, pukul 6 macam tu baru kami sampai. Sebab jam, aku pun tak tahu lah jam sebab apa time tu. And bila separuh jalan tu ditukar drivernya, aku yang bawa. So aku tak boleh nak bawa laju sangat. Selagi laki aku duduk reling-reling, aku pun tak ada lah bawa laju 12, 14 je lah aku bawa kan. Biasa. Lepas tu sampai sana dah lewat, kami pergi rumah Mira set apa semua sebab dia tunang kan. Lepas tu kami pun gerak balik ke hotel sebab yalah nak rehat, nak mandi apa semua. Sebabnya malam tu Mira ada majlis berinai. Okay, kami tak balik, kami terus stay dekat rumah Mira. So kami ni pun tunggulah sampai majlis berinai si Mira ni selesai. Lepas selesai tu kami bincang-bincang terus nak pergi lah ni kononnya. Tapi waktu on the way kita orang nak ke tempat tu, sebenarnya hati aku ni rasa berat gila-gila. Betul-betul aku rasa berat. Aku macam tak mau pergi langsung oh. Lepas tu aku nak kata lah dekat Syakir dengan Kak Nan ni, aku nak kata kat mereka yang kalau boleh aku nak cancel, aku tak mau pergi sebab hati aku berat sangat-sangat time tu. Malangnya aku terfikir juga kalau kata aku cancel, mereka sanggup datang daripada jauh nak pergi buat konten tu, takkanlah aku nak cancel kan. So nak tak nak aku terpaksa lah jadi jangan pentingkan diri sendiri. So sebab apa ni, iyalah Syakir dengan Kak Nan bukan senang nak pergi ke Perak kan. So aku decide untuk diamkan diri je lah. Hampir-hampir kami nak sampai dekat area hotel kami sebab mulanya kami decide untuk singgah hotel, mandi apa semua, ambil wuduk and berehat sekejap lah sebelum buat konten tu. And masa tu Syakir ada decide, dia kata kita pergi shoot lambat pun tak apa kot, dalam pukul 12 ke pukul 1, and kita orang semua setuju. Aku tak berapa banyak komplain masa tu sebab aku berat hati sangat lah nak pergi sebenarnya. So kami pun masuklah bilik masing-masing. And masa tu aku terfikir je macam mana cara aku nak cancel benda tu sebenarnya. And sebelum tu pun ada krisis yang jadi antara Nan dengan Syakir. Bukanlah krisis apa pun, biasalah. Adalah hal yang buat gaduh-gaduh manja gitu kan. So aku dah memang tak sedap hati. And Nan masa tu dia macam berubah sikit lah. Dia macam dah start terganggu tau dia punya emosi tu. Tapi bukanlah pasal Syakir. Aku rasa mungkin vibe-vibe benda-benda yang kita tak nampak ni kan. So aku masa duduk dalam bilik hotel tu, aku terfikir sangat macam mana aku nak cancel kan. Lepas tu aku tertidur sebab ialah letih kan. Aku dah tertidur tu, aku dengar macam ada orang ketuk pintu. Tapi aku tak boleh buka mata. Aku tak bangun pun. And suara tu dengar macam sayuk-sayuk. Aku macam bila aku tersedar pun aku macam terfikir macam aku dengar yang orang ketuk pintu tu betul ke mimpi ke kan. Zul memang tak sedar apa dah. Aku ni pun bila aku dah tersedar tu, aku rasa macam macam
rasa berat hati tiba-tiba. Aku pun tengoklah handphone. Oh, jatuh. Lepas tu aku tengok-tengok handphone, rupanya Syakir dia mesej aku. Dia cakap, Ika boleh tak kalau kita cancel plan malam ni? Sebabnya dia kata Nan dah jadi lain. Si Kek Nan ni rupa-rupanya dah meracau-racau dalam bilik dia. Syakir ni kata dia main panggil aku dekat bilik, tapi tak ada orang menyaut pun. Lepas tu nak call pun dekat hotel kita orang tu line selalu kacau. Masa tu pun dia dah tak tahu nak buat apa. Dia pun sebenarnya pergi bilik Nan tu untuk ambil dia punya USB. Lepas tu dah pergi bilik Nan ni pula tidur tak kunci pintu. So Syakir ni buka lah. Masa buka tu tengok Nan ni dia tidur tapi duk meracau-racau. Dia jadi macam tu. So Syakir ni tak tahu nak buat apa. Cumanya malam tu dia pasang ayat-ayat suci Al-Quran lah pakai YouTube handphone si Nan ni. Lepas tu dia adalah tolong-tolong sikit, baca-baca sikit. And Nan pun tidur macam biasalah. Esoknya tu bila Syakir cerita kita orang, Nan ni dia macam terpinga-pinga. Dia macam ya ke? Bila masak dia jadi macam tu. Dia sebenarnya dia tak sedar pun dia meracau. And malam tu sebenarnya aku lega gila bila cancel tak jadi pergi kan. Memang aku lega. Gila-gila punya lega lah. So plan kita orang ni postpone lah hari keesokan tu. Hari keesokan tu Mira kahwin. Lepas tu aku cakap lah kat dia orang, okey kita pergi Mira kahwin ni, tapi janganlah stay lama-lama sebabnya kita malam ada benda nak buat. So at least kita kena sampai hotel balik dalam pukul 5 petang macam tu untuk kita rehat apa semua. So kami pun dah settle dekat Kenduri Mira apa semua. Dalam pukul 5 petang kami dah sampai hotel. So aku cakap lah dekat mereka, okey sekarang hampa pergilah berehat dulu apa semua kan. Aku pun nak berehat apa semua. Siapa nak tidurlah dulu apa semua, ambil tenaga apa semua. Lepas tu Syakir decide, dia kata kalau kita gerak lambat sikit pun tak apa kan. Aku cakap okey, tapi kita kena keluar awal sebabnya nak cari kedai makan. So Syakir ni kata okey lah, alright, tak ada masalah. Kita orang pun dah mandi apa semua, terus terlelap, masing-masing letih kan. Dah terlelap. Masa tu pun sebenarnya aku rasa berat hati gila nak pi. Hotel kita orang sebenarnya hulu-hulu Banat, tahu tak? Memang dah hulu-hulu penghujung dunia, yang bila buka tingkap pun nampak hutan. So malam tu bila aku nak bersiap, aku nak tutup langsir lah kan. Tapi bila aku tengok dekat cermin, kita nampak dekat luar. Masa aku nak tarik langsir tu, sebenarnya aku ada nampak ada sosok benda yang berdiri menghadap kat bilik aku. Tapi masa tu aku tengok, lantaklah macam tu. Sebab dia tak ada lah dalam keadaan menakutkan ke apa ke. Dia cuma berdiri memandang, and dia tu macam manusia. Tapi aku tahu dia bukan manusia sebab dia ada aura dia satu hal. Lepas tu manusia takkan duduk berdiri setegak tu, tak bergerak-gerak langsung. So aku tutup tingkap buat tak tahu. And aku masih lagi berat hati sebenarnya untuk pergi. Lepas tu dah siap apa semua, dalam 10.30 ke 11 macam tu lah, kita orang gerak untuk cari kedai makan. Okay, masa kami on the way nak pergi ke kedai makan pun ada benda yang jadi. Memang aku rasa tak sedap hati sangat malam tu dengan cari kedai makan tak jumpa. Macam-macam lah. Sampailah satu tahap tu kita orang accident. Tapi bukanlah accident yang teruk, cuma minor accident je lah. Motor langgar kereta kita orang. And paling buat cuak sebenarnya time tu, motor tu langgar bahagian aku duduk. So diorang yang Sinan ni menjerit lah, terkejut kan. Orang lain pun terkejut. Laki aku sampai terdiam tak kata apa. Dia punya terkejut tu sampai speechless. Lepas tu
bila kita orang turun apa semua, awek lah kat kita orang. Awek tu kata tak apa, dia okey apa semua. Dia kata salah dia buat laju and dia tak nampak pun signal sebenarnya. So tak apalah, settle. Syakir pun dia macam malas nak panjang-panjang high lah, hantar kereta calak apa semua, jadi nyawa lagi penting kan. So masa tu pun aku sebenarnya macam aku terfikir, adakah ni salah satu petanda yang sebenarnya tak okey pun untuk malam tu kita orang buat benda macam tu. Aku pun macam jadi diam. So kita orang pun dah sampai kedai makan apa semua. Yang ni yang paling aku macam aku tak tahu aku punya perasaan. Bukan perasaan, aku nak react macam mana situasi tu. Kedai makan, okey, kita semua pernah pergi kedai makan kan. Hampa pergi kedai makan, keadaan kat kedai makan macam mana? First mestilah bising, ada bunyi orang masak, bising bunyi orang bersembang, macam riuh rendah adalah suara-suara orang bersembang apa semua kan. Malam tu kedai makan yang kami pergi, dia punya vibe tu macam kedai makan alam lain. Sebabnya orang yang makan dekat kedai tu semua senyap. Kami tak rasa macam kami ni duk ada dekat kedai makan. Kami rasa macam kami duduk dekat library. Sampai kami duduk nak sembang macam, pasal kedai ni diam lah. Itulah aku pun perasan juga. Nanti meja kita je misi. Sampai macam tu kita orang bersembang, sebab semua orang totally diam. Padahal dia orang tu masing-masing bersembang. Ada anak kecil, ada apa semua, tapi anak-anak kecil pun tak riuh. Macam masing-masing behave senyap gila kedai tu. Lepas tu kita orang macam, okey lah, mula-mula tu kita orang agak awkward lah kan, macam janggal lah juga. Lepas tu lama-lama kita orang macam lantak lah kan, macam tu je lah. Kita orang lah yang paling riuh sekali kat kedai tu, macam biasalah. Sambil-sambil makan apa semua, kita orang adalah bersembang pasal benda-benda yang kita tak nampak ni lah. Macam biasalah, sebab kita nak pergi buat benda tu, mesti kita akan terbuka punya topik pasal benda-benda macam tu. So bila tengah duk sembang-sembang ni, aku perasan muka Nan dia dah berubah tau. Dia dah berubah, dia macam jadi lain. Dia macam agak triggered dengan apa yang aku dengan Syakir sembang apa semua. So aku WhatsApp Syakir, tak silap aku cakap Nan dah lain apa semua kan. Lepas tu Syakir ni pula dia cuba untuk kacau lah si adik ni. Syakir ni pula dia cuba untuk trigger apa benda yang tengah kacau Nan. So Nan ni dia dah mula nak marah-marah, nak gaduh dengan Syakir. Tapi Syakir ni dia, mungkin aku rasa Syakir ni faham ataupun dia tahu yang tu bukan 100% Nan. Syakir macam, Nan, kenapa ni Nan? Kita tengah bincang Nan, kenapa nak marah ni? Syakir dia jadi macam tu. And masa tu tak silap aku, Syakir pula, si Nan ni dia triggered pasal kita orang bincang pasal konten. Macam okay, macam kita orang adalah buat konten lain kan, tak keluar lagi, hampa tunggu lah. Kita orang sembang lah pasal editing hang nak macam mana, editing aku nak macam mana, ada penambahan ke untuk video hang apa semua. And Nan dia macam tak boleh terima pandangan daripada Syakir. Benda tu aku rasa sangat kecil and simple, tapi Nan punya, dia punya marah tu macam lain. And aku dah start rasa bahang. Lepas tu tiba-tiba aku nampak kelip-kelip kunang-kunang. Okay, aku nampak kelip-kelip terbang sebelah Syakir. Okay, aku tak nampak kelip-kelip dekat tempat lain, tapi laki aku cakap dia nampak kelip-kelip tu tengah berkerumun dekat satu pokok besar belakang kedai. Belakang kedai tu dah macam hutan lah sikit. Aku selalu ingat orang tua-tua pesan, jangan main kelip-kelip. Sebab mereka kata kelip-kelip ni bukan semuanya binatang, tapi ada benda yang merupa. And untuk pengetahuan hampa, aku suka tangkap kelip-kelip tu letak dalam mentol. Terkejut aku meracun ni. Okay, hampa tak ada dulu mentol dulu kan bukan mentol Philip macam sekarang, mentol bal yang bulat.
yang jernih tu, mentol tu kan dah terbakar. Lepas tu aku suka pecahkan dia punya mentol tu, aku buat lubang sikit. Lepas tu aku akan tangkap kelip-kelip, masukkan dalam aku punya mentol tu lah. So bila malam, kita nampaklah kelip-kelip tu kononnya menyinari bulb tu kan. So pernah sekali tu aku tangkap sekok kelip-kelip. Kelip-kelip ni selalunya dia akan bergerak berkumpulan, bukan sekok-sekok kan. Aku pernah jumpa satu kelip-kelip dekat rumah aku, and aku tangkap letak dalam bail. Malam tu bila aku nak tidur, bukan bila aku nak tidur, aku dah tidur dah pun. Lepas tu aku terjaga. Bila aku terjaga, aku buka mata, aku nampak kelip-kelip yang aku letak dalam bal tu, dia keluar daripada bal aku. Aku tak tahu dia keluar macam mana, and dia merupa jadi lembaga hitam. Lepas tu dia keluar, dia jalan 2-3 tapak, dia hilang. Masa tu aku tak ada menjerit ke apa, sebab kita mamai macam buka tengok, oh tidur balik, macam tu. So aku teringatlah benda-benda tu sebenarnya, and aku tengok je kelip-kelip tu. Kelip-kelip tu dia bergerak kepada pula. Kelip-kelip tu dia bergerak ke bahagian kiri Syakir. Kiranya aku ni duduk berdepan tau, meja makan 4 segi, aku duduk berdepan dengan Syakir. Meracun ni suka buat terkejut aku. So bila aku nampak dia duduk kat kiri Syakir, aku tengok je kelip-kelip tu. Lepas tu Nan dengan Syakir ni tak habis lagi tau, duduk gaduh-gaduh. Lepas tu aku tengok Nan, lepas tu aku tengok Syakir. Bila aku tengok Syakir, muka Syakir ni dah berubah jadi macam orang tua sikit. Aku macam terkejut lah tengok muka Syakir dengan keadaan dia senyum macam menyeringan, macam yang senyum mulut panjang ke pipi ni kan. Tapi aku macam terdiam. Aku macam, yang ni ke yang aku pernah nampak, yang aku pernah mimpi dulu? Itu dia cerita lain pula. Lepas tu, sorry lampu kau dengar bunyi mercun, stres pula aku. Biasalah Cina Raya. Lepas tu aku tengok kelip-kelip tu dah hilang. Aku tengok balik Nan, sebab aku dah takut nak tengok muka Syakir tau. Tapi bila aku pandang Syakir lagi sekali, aku perasan ada orang tua yang berselubung dengan kain batik dekat sebelah Syakir. Tu yang aku paling tak boleh nak hadam. And aku teringat-ringat muka orang tua tu. Aku tak nampak muka dia penuh, aku hanya nampak separuh sini. Muka dia kedut-kedut dengan senyum, dengan sinis. Aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi dia sangat menakutkan. Okay, so kepada hampa yang nak tahu sambungan cerita ni lagi, hampa tunggu part 2. Okay, so sampai situ je dulu cerita kita. Kita jumpa in the next time. Bye.